Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sihat dan baik-baik hendaknya dalam keadaan cuaca yang tak menentu kan. Ketika ni musim hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, dan keadaan banjir di beberapa tempat. Jadi kita mudah-mudahan mengharapkan adik-adik semua berada dalam keadaan yang selamat, sihat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton Cikgu Rauf Bijak Matematik, dibawakan khas oleh TV Sufi Edukids, tvsufi.com. Okey, baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita sama-sama menghadiahkan Ummul Quran kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, kepada guru-guru kita, kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita membaca dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada mereka, kita akan diberikan kefahaman terhadap ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dah tengok dah episod yang sebelum ni? Belum tengok lagi? Kalau belum tengok lagi, tolong pergi kepada tvsufi.com. Pergi kepada tvsufi.com. Di situ akan ada banyak siri-siri tayangan video dan juga kata-kata hikmah dengan mesej kebahagiaan universal. Hashtag dia tu, hashtag kebahagiaan universal TV Sufi. Awak cari dekat bahagian siri bijak matematik bersama dengan Cikgu Rauf. Okey, cari bahagian siri bijak matematik bersama dengan Cikgu Rauf. Tengok balik episod yang sebelum ni. Okey, episod yang sebelum-sebelum ni pun ada dah. Okey, kita dah ada lebih kurang 10 episod okey, bersama dengan TV Sufi. Okey, jadi yang baru menonton pada hari ini, baik, hari ini kita akan berkongsi satu topik yang agak penting juga dalam matematik sekolah rendah, iaitu masa dan waktu. Okey, masa dan waktu. Masa dan waktu ni nak kata penting tak penting dia, dalam Al-Quran pun ada dinyatakan, diberikan beberapa nama surah khusus menceritakan tentang masa dan waktu. Okey, yang paling famous sekali, yang paling terkenal sekali, surah yang membicarakan tentang masa ialah surah Wal Asr. Surah Wal Asr yang kita baca bila nak tutup majlis ataupun habis saja satu-satu program, kita akan diminta ataupun disarankan untuk membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Itu dah ada dah dalam Quran. Ini tajuk kita nak baca ni, tajuk masa dan waktu. Penting tak penting dalam Quran dah ada dah. Allah bersumpah dengan demi masa. Kan macam dalam Raihan nyanyi tu. Sesungguhnya manusia berada insana lafi khusr, di dalam kelalaian dan kerugian, kecuali orang-orang yang berpesan-pesan kepada kebaikan dan beramal soleh. Itu surah Al-Asr. Tapi nak katanya tajuk kita pada hari ini tajuk penting sebab tajuk masa dan waktu ada dalam Al-Quran. Iyalah, pentinglah. Bukan cikgu jadi ustaz. Sekarang ni cikgu jadi cikgu. Cuma cikgu nak katakan bahawa ilmu kita belajar ni ada kaitan dengan kehidupan kita. Itu pentingnya ilmu matematik, bukan untuk peperiksaan semata-mata. Ada kawan kita kata, cikgu bukan surah Al-Asr je, surah Wad-Duha pun sama. Betul, Wad-Duha, demi waktu duha.
Waktu duha tu bila? Waktu duha tu pagi dalam pukul 9 hingga pukul 10.30, 11 begitu. Itu pun tentang waktu. Ini pun tentang masa dan waktu. Okey. Boleh? Boleh kita teruskan dengan perkongsian kita. Tadi tu perkongsian juga. Perkongsian supaya kita ni sedar diri bahawa kita ni banyak sangat buang masa, banyak sangat buang waktu. Okey, masa dan waktu. Bila cakap tentang masa dan waktu, yang paling penting, yang paling utama ialah tentunya kita mesti tahu sistem 12 jam. Tapi sebelum itu ada yang lagi penting lagi. Awak dah nampak baca cikgu tulis dekat tepi situ sistem 12 jam, awak kata sistem 12 jam penting. Belum, sebelum itu ada yang lagi penting. Apa benda yang lagi penting? Kita kena operate dulu. Apa tu operate? Operasi. Apa tu operasi? Bedah siasat. Bedah siasat dulu muka jam. Kita nak kenal dulu apa benda yang ada pada muka jam. Apa benda pula muka jam tu? Clock face. Clock face. Muka jam. Ada kata muka jam, ada pula ke tangan jam, ada pula ke kaki jam. Tak payah banyak cerita. Mari kita tengok sini. Nanti sebelum pergi pada sistem 12 jam dulu, mari kita tengok dulu. Dereng. Ini dia jam yang kita ada di sini. Okey. Sebelum itu cikgu tahu awak dah belajar dah, tapi untuk kesian ke adik-adik kita yang baru nak tahu ni. Dan ada juga pun yang tak tahu sebenarnya. Mari kita operate, bedah siasat satu-satu. Apa benda muka jam ni cikgu? Muka jam ni, inilah yang tertera ni. Yang tertera ni. Kita tengok yang sebelah sini . Mana cikgu punya? Okey. Inilah dia muka jam. Okey, inilah dia muka jam. Baik. Apa benda yang kita nak bedah siasat ni? Baik, kita nak bedah siasat apa yang berada pada muka jam itu. Jadi apa yang ada yang pertama sekali yang kita mesti nampak ialah nombor, kan? Digit. Tetapi kita harus ingat, ada juga sekarang ni, jam sekarang ni dia dah tak tulis digit macam tu dah. Dia dah tulis digit nombor Roman. Dah lain dah nombor, bentuk nombor dia. Ada yang dia letak titik sahaja, ada yang letak bentuk macam-macam dah sekarang ni. Tapi asasnya yang biasanya kita untuk kita fahami, masa itu dinyatakan dalam bentuk digit nombor. Baik. Okey. Jadi yang pertama sekali yang kita nampak ialah nombor. Kemudian yang kedua, pada jam itu kita akan nampak yang ini. Apa benda ni? Jarum pendek. Apa benda jarum pendek ni? Jarum pendek ni mewakili jarum jam. Jarum jam. Jarum pendek. Kemudian yang kedua kita ada jarum panjang. Jarum panjang ini mewakili minit. Ini kita bedah siasat jam ni. Dah bedah siasat muka jam. Okey, jarum pendek dah, jarum panjang dah. Ada satu lagi jarum. Tak ada dalam sini. Sebab apa tak ada dalam sini? Sebab jarum tu sentiasa bergerak-gerak. Cuba tengok jam awak pakai. Apa benda tu jarum yang bergerak tu? Itu menunjukkan jarum saat ataupun saat dia bergerak tu. Sebab tu lah itu menunjukkan jarum saat. Bila lengkap satu pusingan tersebut, yang jarum yang bergerak laju tu, yang bergerak tu lengkap satu pusingan, katakanlah dia daripada nombor 12 ni, dia bergerak apa pergi padam pula cikgu ni. Okey. Pada 12 ni bergerak sampai balik dekat nombor 12. Okey, bergerak sampai balik dekat nombor 12.
jam itu telah melengkapkan pusingan 60 saat, iaitu bersamaan dengan 1 minit. Bersamaan dengan 1 minit. Okey, itu jarum yang sentiasa bergerak-gerak tu yang tak ada dekat sini. Okey, bagaimana pula kalau jarum yang ini, yang panjang ini, yang dikenali sebagai jarum minit ini, dia bergerak sampailah ke sini. Jarum panjang itu bergerak melengkapkan 60 minit. Melengkapkan 60 minit, maka bergeraklah jarum yang pendek ini ke di sebelahnya, iaitu 1 jam. Boleh? Faham? Senang. Bagus, hebat. Sebab dah belajar dah sebenarnya masa tahun 1, tahun 2, tahun 3 dah pandai dah tengok jam. Tapi ada orang sekarang dia tak pandai tengok jam yang macam ni. Dia sekarang tengok jam digital. Ini jam analog. Dia cuma pandai tengok jam digital sahaja. Jam yang terus tunjuk nombor. Okey, baik. Jarum jam. Okey, kita dah kenal dah jarum jam, dah kenal dah muka jam. Kita dah bedah siasat muka jam tadi. Dia ada jarum saat, jarum minit dan juga jarum jam. Okey, baik. Sekarang ini kita tengok di sini. Kenapa cikgu tulis di sini sifar, di sini 5, di sini 10. Okey, maksudnya apabila permulaan kiraan itu bermula pada nombor 12 di sini. Okey, permulaan itu bermula pada nombor 12 di sini. Jadi dia bermula dengan sifar. Kenapa jam kita sampai 12 saja? Kenapa tak sampai 24? Kan senang. Satu jam kan satu hari kan ada 24 jam. Awak bayangkan kalau yang jam 12 ni pun dah besar itu jam kita. Agak-agak kalau sampai 24 jam dia tulis tu, mesti jam kita besar gerabak macam tu. Nak pakai macam mana? Cikgu pun tak pakai jam macam ni. Okey. Jadi sebab itulah sampai 12 saja jam kita. Dan tiap-tiap satu ini mewakili 5 minit sebenarnya. Sifir 5 sama. Bagus. Pandai sifir 5. Tiap-tiap ni satu ini mewakili 5 minit, 10 minit, 15 minit. Gitu ya. 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit, 30, 35 minit, 40, 45, 50, 55 dan juga 60 minit. Okey. Okey, baik. Boleh yang itu? Okey. Jadi untuk sistem 12 jam, kenapa beza di sistem 12 jam dengan 24 jam ni? Sama saja, cuma sistem 12 jam ni diringkaskan. Okey. Untuk sistem 12 jam ada sesuatu yang membezakan dia bila kita membaca dan menulis. Okey, untuk contoh kita tengok jam yang kita ada ni. Okey, jarum pendeknya menunjukkan 7. Okey, jarum pendeknya menunjukkan 7. Jadi kita kata pukul 7. Okay, jarum panjangnya menunjukkan kepada nombor 3. Jadi nombor 3 tu sebenarnya dia sudah menjangkaui 15 minit. Jadi jam kita ni menunjukkan pukul 7.15 minit. Apa ke bendanya AM ni cikgu? AM tu artinya iaitu menunjukkan waktu pagi. Okey, nanti tengok balik dekat buku teks ni. Cikgu tak nak lama-lama dekat sini. Ini pun dah lama dah ni. Okey, sebab kita bersiaran 30 minit saja. Okey, AM itu menunjukkan waktu pagi. Jadi kalau sistem 12 jam, dia mesti ada ayat dia macam ni. Pukul, kemudian nombor berapa, jam dia 7, kemudian minit 15, kemudian AM ataupun PM. Okey, macam yang di sebelah ni. Macam yang di sebelah dia ni, jarum pendeknya menunjukkan 9. Jadi pukul 9 itu jam. Okey, kemudian tepat-tepat kepada nombor 12 ni. 12 ni tadi kita tengok dah dekat sebelah sini. Sifar-sifar. Jadi maksudnya 9 PM. PM ni pas penelitian iaitu dah menjangkaui waktu petang dan juga malam. Okey, di pukul 9 malam.
Itu sistem 12 jam. Okey, boleh ya? Boleh tak boleh kita ni macam bersiaran selama 2 jam pula ya. Okey, lama sangat dekat sini. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada sistem 24 jam. Okey, pergi kepada sistem 24 jam. Okey, pada sistem 24 jam ni sebenarnya sama saja macam jam kita tu, cuma dia lebih mudah untuk kita yang tahu, yang faham satu hari ada 24 jam dan kita kira terus tempoh masa jam. Lagi mudah lah. Okey, jadi kalau sistem 24 jam, dia bermula dengan 12 tengah malam dia pada sifar jam sifar. Okey, kemudian kalau 1 pagi tu lain lah, sifar 1 sifar 2 sifar, tu samalah. Okey, ini nak cerita dia kalau dah pergi kepada tengah hari. Sampai pukul 12 tu masih lagi sama. Okey, sekarang nak pergi kepada tengah hari. Kalau tengah hari dia dah jadi jam 13 sifar. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya pukul 1 tengah hari, 1 PM. Kalau pukul 2 dia dah jadi 14 sifar. Pukul 3 15 sifar. Pukul 4 16 sifar. Ini petang. Ini bermaksud dia dah pergi kepada waktu petang. Kalau tadi yang sistem 12 jam, dia sampai dekat 12, okey, 11.59 AM. Okey, kalau pagi kan 11.59 AM pagi tu, dah pergi pukul 12, dia dah tukar kepada PM. Maksudnya itu dah pergi kepada tengah hari, nak membawa ke petang dan malam. Jadi kalau untuk yang sistem 24 jam ni, dia sampai lepas 12 dia terus jadi 13. 13 tu maksudnya pukul 1 tengah hari lah. 1 petang lah tu. Okey. Dia jadi belas-belas lah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okey. Jadi ni kita ingatlah yang ni. 5, 17 sifar. 6, 18 sifar. 7, 19 sifar. 20 sifar pukul 8. Maknanya 21 sifar pukul 9. 22 sifar pukul 10. Tu ya. Okey. Boleh tu ya? Boleh ya? Itu nak berlama-lamaan dekat sini ni. Nanti awak ambil kelas belajar lebih lagi dengan Cikgu Rauf. Ini cikgu sentuh sikit-sikit je untuk kita ulang kaji, kita ingat balik saja, nak tahu saja. Memang tak cukup kalau belajar dengan Cikgu Rauf. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey. Okey, yang ini masa dan waktu ni tadi. Okey, masa dan waktu ni juga melibatkan bukan jam dengan minit je. Dia melibatkan tahun, melibatkan dekad, melibatkan abad, melibatkan alaf. Okey, tak apa, yang ini simpan dulu, yang sebelah warna biru ni. Cikgu nak tunjuk yang ini dulu. Nak tunjuk yang warna merah ni dulu. Okey, baik. Ini kita ada 1/2 minit. 1/2 minit. Maknanya dalam 1 minit tu, 1 minit tu ada berapa saat? 1 minit 1 minit ada 30. 1 minit 60 saat. Okey, 1 minit 60 saat itu. Okey, 1 minit 60 saat. Okey, now kita ada setengah minit. Jadi setengah minit ataupun 1/2 minit bersamaan dengan 30 saat. Okey, 1/2 minit bersamaan dengan 30 saat. Kalau 1/2 jam, macam mana 1/2 jam? 1/2 jam tu maksudnya yang macam inilah. Ini jam kita. Kan kita belajar pecahan dah. Okey, ini 1/2, separuh ni. Separuh ni. Jadi kalau separuh ni, kita dah tahu dah. Kalau sampai nombor 1, 5 minit. Sampai nombor 2, 10 minit. Sampai nombor 3, 15 minit. Sampai nombor 4, 20 minit. Sampai nombor 5, 25 minit. Kalau sampai nombor 6, 30 minit. Jadi 1/2 jam ni, ni 1/2 kan muka kita kalau kita berlorek macam tu. 1/2 jam bersamaan dengan 30 minit. Macam mana 30? Itu kat atas cikgu dah tunjuk dah tadi. Boleh?
Boleh. Tak payahlah nak bahagi-bahagi. Sebenarnya kalau kita faham konsep pecahan, ya dekat sekolah cikgu, kenapa kat sekolah cikgu ajar 1/2 darab 60, baru 60 bahagi dengan 2 dapat 30. Itu jalan panjang. Ini jalan pendeknya kita faham gambar rajah pecahan ini. Bila awak faham gambar rajah pecahan, itu guna kita belajar pecahan sebelum ini. Boleh terus kita dapat jawapan dia. Okey, dengan cikgu memang nak cepat-cepat jalan pantas saja. Sama kita kalau nak pergi syurga pun kena cari jalan yang pantas saja. Jangan cari apa bahasa Arabnya apa, jalan torik. Cari torikat yang cepat saja. Jangan cari torikat yang panjang-panjang berliku-liku nak pergi syurga. Susah-susah saja. Cari jalan yang mudah nak pergi ke syurga. Apa benda kebaikan yang mudah, yang senang nak pergi ke syurga. Samalah yang macam ni. Cari jalan yang mudah, yang ringkas, yang pantas untuk menyelesaikan masalah matematik kita. Okey. Jadi dalam konteks ini kita faham gambar rajah pecahan, insya-Allah lah kita lebih cepat, tak payah nak kira-kira dah, nak darab ke nak bahagi, tak perlu dah. Okey, baik. Kembali kepada sini. 1/2 jam tadi dah dapat 1/2. Okey, sekarang di bawah dia kata 3/4 jam. Sudah dah macam mana pula 3/4 jam? Macam ini lah. Macam kita belajar pecahan balik. Okey, kita belajar pecahan balik. Kalau 3/4 jam, bermaksud yang ini 1/4. Kan? Ini dah jadi 2/4. Sampai sini dah jadi 3/4. Ni 1/4. 1/4 sampai dekat nombor 3. Berapa minit dah tu? 15 minit. 2/4 sampai dekat 6, dekat nombor 6. Nombor 6 dah berapa minit? 30 minit. Jadi dia kata 3/4. 3/4 tentulah dah sampai dekat nombor 9 ni. Bermaksud 3/4 jam ialah 45 minit. Begitu. Boleh, insya-Allah boleh. Okey. Yang tu. Jadi sekarang kita dah tahu dah pecahan jamnya. Okey. Begitu juga kalau hari kita ada 1/2 hari sama dengan 12 jam. Sebab apa? Satu hari ada 24 jam. Jadi 1/2 hari, setengah hari bersamaan dengan 12 jam. Itu jam kita ni tadi. Jam kita yang kat atas ni tadi kan sampai nombor 12 je. 12 je. Lepas tu bertukar 12 AM pergi PM, 12 lagi maksudnya baru separuh perjalanan lah tu. Baru separuh hari. Okey. 1/4 hari kita ada 6 jam. Okey, baik. Yang seterusnya, rasa dah nak habis dah rupanya. Tinggal lagi lebih kurang 7 minit saja lagi kita bersiaran. Cepat betul cepat. Okey, tak apa. Cikgu nak sentuh sedikit tentang tempoh masa. Yang ni selalu jadi masalah dekat diri kita. Tempoh masa. Okey, untuk cari tempoh masa biasanya, okey, soalannya berbunyi begini. Soalannya, Ali dia pergi sekolah bermula pada pukul 7.30 pagi. Dia balik sekolah pada pukul 2 petang. Berapa tempoh masa Ali di sekolah? Itu Ali tu, orang lidi cikgu. Berapa tempoh masa? Dia nak cari tempoh masa, apa yang kita lakukan ialah waktu tamat ataupun waktu akhir ditolak dengan waktu mula. Okey, dapatlah tempoh masa. Okey. Jadi sekarang waktu tamat dia balik daripada sekolah ialah pada pukul 2. Okey. Dia balik sekolah pukul 2 dan dia pergi pada waktu mula dia ialah 7.30 pagi. Okey, ini satu cara. Tolak ni satu cara. Cikgu nak tunjuk satu lagi, kita menggunakan garis masa. Yang ni lebih tepat sebenarnya bila kita menggunakan garis masa. Okey, cikgu suka kita guna garis masa. Cikgu tunjuk guna garis masa. Tinggal 5 minit lagi. Cikgu tunjuk yang ni lah. Guna garis masa.
Okey, ini tolak ini satu. Cikgu tak kata tolak ini salah. Okey, ini tolak ini yang selalu di sekolah diberikan. Okey, cari tempoh masa waktu tamat tolak waktu mula dapat tempoh masa. Tapi cikgu nak kongsikan di sini kita menggunakan garis masa. Okey, gunakan garis masa tu macam mana cikgu? Okey, macam ni. Kita tengok kat sini, kita nak tahu masa dia kan. Kita nak tahu masa dia habis pukul berapa. Okey, jadi dia mula 7.30. Kita buat kat sini lah. Satu garis masa. Okey, satu garis masa. Mula dekat sini 7.30. Okay, lepas 7.30 kita ada 8.30. Lepas 8.30 9.30. Ini 9.30 10.30. Lepas 10.30 11.30. Lepas 11.30 12.30. Lepas 12.30 1.30. Lepas 1.30 kita ada 2.30. Kenapa semua 2.30? 2.30 ni kita nak senang kira mengikut jam. Okey, kita nak senang kira mengikut jam. Okey. Jadi, kita tengok sini. Dia mula 7.30. 7.30 pergi 8.30. 1 jam. 8.30 pergi 9.30. 2 jam. Pergi 10.30. 3 jam. Pergi 11.30. 4 jam. Pergi sini 5 jam. Pergi sini. Okey, sekarang masalahnya cikgu dekat sini 2.30 tapi dia tamat pukul 2. Jadi dia tamat pukul 2 tu bermakna di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah situ. Jadi kalau pukul 2, bermaksud tambahan di sini ni hanyalah selama 30 minit. Tambahan 30 minit. Jadi itu kira saja di sini. Macam mana nak dapat jawapannya cikgu? Macam ni dapatnya. 1 jam, 2 jam, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapatlah tempoh masanya 6 jam. Ni tadi ada tambah 30 minit. 6 jam 30 minit. Jadi tempoh masa Ali berada di sekolah ialah selama 6 jam 30 minit. Begitu. Ini kita menggunakan garis masa. Okey, satu cara tadi waktu tamat tolak dengan waktu mula. Boleh guna cara tolak tu, cuma masalahnya nanti awak akan ada isu macam mana nak tambah 60 minit, tolak 60 minit, tambah 1 jam. Okey, itu cikgu tak sempat nak tunjukkan pada ketika ini. Nanti awak nak tahu lebih lagi tentang garis masa ni, insya-Allah kita bertemu lagi. Okey, sekarang kita dah kesuntukan masa. Cikgu berhenti saja di situ dulu. Okey, memang berharga untuk belajar matematik ni. Okey, terima kasih kerana menonton TV Sufi Kids. Kebahagiaan universal. Jangan lupa nantikan cikgu untuk episod yang seterusnya. Masih lagi tajuk masa dan waktu. InsyaAllah kita cuba kongsikan sekadar yang mampu. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini memberikan manfaat buat kita bersama. Sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.